ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها إخواني المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وملائكة المقربين اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالحلم وزينا بالعلم والصحة وجملنا بالصحة. Yang saya hormati Tuan Imam, seluruh petugas masjid, Talikom, tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada kesempatan kita pada malam ini kita dah masuk 19 Rabiul Akhir. Mudah-mudahan setiap masa yang berlalu menjadi amal ibadah kepada kita. Maka sebelum itu sama-samalah kita berniat iktikaf berada dalam masjid. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada ketika ini sekurang-kurangnya ada ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah, kita tak banyak masa no, cepat ni nak masuk Isyak. Tajuk kita pada malam ini yang terkandung dalam kitab Al-Fawaid li Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Tajuk dalam bahasa Melayu ni dia kata tingkatkan cita-cita untuk mencari ilmu. Nah, dalam kehidupan kita seharian, maka menjadi keutamaan yang disebut aulawiyat. Nah, kita ni nak menjadi orang yang bijak, maka hendaklah kita ini mencari ilmu. Ilmu yang kita nak cari ni sudah tentulah ilmu yang boleh memberi manfaat kepada kita dunia sampai akhirat. Itu namanya aulawiyat, keutamaan. Maka tidak tertinggalan juga ilmu-ilmu duniawi. Ilmu bagaimana kita nak menguruskan kehidupan dunia kita, tetapi tidak lari kita daripada mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Fawaid, Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan kepada kita a'lal himam fi talabil ilmi, talabul ilmi al-kitabi was sunnah. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab terjemahan di muka surat 71, cita-cita tertinggi
dipanggil apa sebagai benda yang sangat kita cari-cari. Sudah pasti daripada awal kelahiran kita, apatah lagi ketika kita nak mati nanti, maka pada ketika itu baru kita sedar bahawa inilah ilmu yang kita perlu memilikinya. Apa kata Ibnul Jauzi? Dia kata iaitu ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah, iaitu kitab Al-Quran dan hadis Nabi. Maknanya sekurang-kurangnya kepada kita, dia kata hendaklah kita mempelajarinya dan kita memahaminya daripada setiap apa yang kita pelajari, iaitu mengenal dan memahami Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta pengetahuan tentang hukum hakam yang ada dalam Al-Quran. Nampak simple sangat, kan? Sebab apa? Sebab kita ni hari-hari kita akan baca tengok Al-Quran, kan? Tapi apa yang dimaksud dalam nak mencari ilmu Alkitab dan As-Sunnah, maka dia kata mesti kita mengenali tentang ilmu Al-Quran dan juga kita memahami tentang apa yang akan hendak disampaikan oleh Allah Ta'ala dan juga yang diturunkan oleh kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Satu. Jadi, maka dalamnya memanglah kita dah faham kandungannya meliputi segala kehidupan kita. Kan? Daripada bab yang kita faham menyucikan diri kita, daripada bab jual beli kita yang seperti mana yang telah terkandung dalam kitab ilmu fiqh, maka itulah apa yang terkandung dalam hukum hakam yang perlu kita baca dan kita fahami supaya kita boleh faham. Walaupun hari ini kita lihat macam-macam hal keadaan masyarakat Islam, namun sekiranya kita berbalik daripada pesanan para alim ulama kepada kita, insya-Allah kita tak akan sesat. Seperti mana yang selalu kita dengar, taraktu fikum amrayni fa in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Kitab Allahi wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama qala Rasul. Kan? Apa kata Nabi? Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu dua benda. In tamassaktum, sekiranya kamu berpegang bihima kepada kedua-duanya, lan tadillu, lan kamu tak akan sesat, abada selama-lamanya. Ini dah jaminan ni. Jaminan daripada Nabi SAW kepada umatnya, bahawa andainya kita berpegang kepada dua perkara ini, Nabi kata kita tak akan sesat selama-lamanya. Kita tak akan terpesong akidah kita, pegangan kita, apa yang Islam yang ada dalam diri kita ni, kita tak akan sesat. Yang inilah yang menjadi amalan oleh para alim ulama kepada kita untuk dibawa kepada masyarakat supaya kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah. Kalau kita lihat hari ini keadaan umat Islam yang makin bercelaru, sampai timbul macam-macam pahaman, pegangan, yang kita bimbang merosakkan akidah mereka. Jadi itulah yang dipesankan oleh para alim ulama kepada kita.
Kalau kita nak bandingkan dengan ilmu lain, ilmu dunia lain, kan? Kadang-kadang masyarakat kita memberi keutamaan kepada ilmu lain, tak salah. Dan dia tak sesat. Tetapi andainya tidak dikaitkan juga dengan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, ini yang menyebabkan kita mengagung-agungkan kehidupan dunia kita hari ini dengan ilmu yang kita ada. Kan? Itu yang kita bimbang. Sedangkan cita-cita terendah bagi penuntut ilmu adalah hanya membahas masalah-masalah yang jarang terjadi, yang tidak diwahyukan dan tidak direalisasikan, atau bercita-cita mengetahui perselisihan ulama dan meneliti pendapat ulama tanpa berkeinginan untuk mengetahui mana yang benar di antara pendapat-pendapat itu. Kan? Hari ini kita didengarkan kepada kita tentang akidah-akidah tertentu. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah. Kan? Sampai kita pun pening. Ada yang tak tahu selama ni akidah apa dia ada pada dia. Tapi yang penting kepada kita, kita dah yakin beriman kepada Allah dan Rasul dan perkara-perkara ghaibiyatnya, insya-Allah. Kalau kita faham sikit-sikit, maka kita tak akan terpesong daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tuan-tuan yang rahmati Allah Taala, yang kita bimbang, kita ni takut kita ni tersilap berakidah. Pegangan kita, kepercayaan kita, kepahaman kita. Jangan sampai jadi ada yang mengeluarkan kenyataan agama itu sama saja. Na'udzubillah. Itu kita takut. Yang kita bimbang, innad din indallah al-Islam. Bahawa agama di sisi Allah hanya Islam saja yang Allah Ta'ala mengiktirafkan sebagai agama di sisi Allah Ta'ala. Agama-agama lain semuanya batil. Maka kita tak payahlah, kita tak dikenakilah supaya menjadi pemusuhan dengan agama-agama yang ada, agama-agama lain. Islam melarang kita untuk kita mencemuh akan agama-agama yang ada di atas alam ini. Kerana apa? Nanti mereka akan turut mencemuh agama yang dipegang oleh kita. Cukuplah kita ni percaya bahawa Islam adalah agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kena pegang. Mahma yakun, walau apapun keadaan sekalipun, kena pegang. Sebab kita bukan zaman nak berbalik kepada permulaan Islam. Kita bukan zaman berdakwah seperti mana para nabi dahulu. Hari ini kita hanya berdakwah menggunakan cara baru hari ini. Kan? Media sosial yang ada kita gunakan untuk berdakwah dan mempertahankan agama yang kita pegang hari ini. Itu sebab tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala, ulama menyatakan kepada kita, maka menjadi tuntutan kepada kita untuk meneliti pandangan ulama tanpa berkeinginan untuk mengetahui mana yang benar di antara pendapat-pendapat itu. Maka kalau benar, kita terima. Kalau tidak benar, kita sampingkan dalam kehidupan kita. Orang-orang seperti ini ilmunya hanya akan memberi manfaat yang sedikit. Kita lebih kepada cuba untuk mengkaji, tetapi kita dalam masa yang sama kita menghina akan para ulama-ulama yang tidak sehaluan dengan kita. Ini yang bimbang. Kita lah tak ada berapa ilmu pun.
Dengar pun hanya sikit-sikit, belajar pun hanya sikit-sikit, bukan nak dapat ilmu pun dalam masa 1 jam, tak akan dapat. Orang belajar berpuluh-puluh jam, kita belajar hanya beberapa jam, sikit sekala, kan? Tak akan mungkin kita boleh faham. Tapi laksanakanlah apa yang ada pada kita. Sedangkan cita-cita tertinggi dalam keiringan adalah apa yang dia kata, ulama kata, cita-cita yang berkaitan dengan cinta kepada Allah dan tunduk kepada Allah dalam urusan agama. Kita kalau dalam bab Allah ni, kita tak ada istilah kompromi, tak ada. Kita tidak ada istilah pilih kasih. Kenapa? Kita kena hendaklah bahawa kita cinta kepada Allah. Apa dia? Hubbullah. Cinta kita kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasul, apatah lagi dalam urusan agama kita. Urusan agama ni apa dia? Meliputi segala kehidupan yang ada di sekeliling kita. Ibadah tentu dah. Muamalah tentu dah. Jual beli kita, buyuk dah tentu dah. Dan lagi hukum hakam jenayah. Bab-bab yang berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan hudud. Janganlah jadikan kita ni bila sebut perkara-perkara itu dah namanya perkara-perkara sensitif. Kita kena faham. Supaya kita tidak terjerumus daripada melakukan perkara. Bab qisas. Hukum berzina dan selain daripadanya yang kita kena faham supaya apa dia kata benda yang berkaitan dengan urusan agama. Jangan kita anggap urusan agama kita hari ini hanyalah semayang, puasa, zakat, haji, nikah, kahwin, cerai. Yang tu sikit sangat. Tapi sebenarnya meliputi segala apa yang ada dalam kehidupan kita. Sampailah bab menjaga akan negara kita ini daripada dikawal ataupun terjerumus kita dengan perkara-perkara yang mendatangkan kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan cita-cita terendah dalam keinginan adalah beribadah kerana ingin sesuatu daripada Allah, bukan kerana kehendak Allah terhadapnya. Jangan sampai kita hari ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala ni, cukuplah kita ni dah boleh beribadah. Kan? Kalau tuan-tuan pergi mana-mana negara lah, Eropah ke Amerika ke, sama ya, boleh beribadah. Kan? Tetapi dalam bab berurusan negara ni tak boleh. Kita nak sampai tahap tu Islam. Islam itu yu'la wala yu'la alaih. Islam itu tinggi kan. Tak ada yang tinggi daripada Islam. Maknanya agama Islam ni bukanlah meliputi hanya ibadah yang kita laksanakan hari-hari. Puasa kita, zakat kita seperti yang saya katakan tadi, malah meliputi segala urusan duniawi kita. Sampailah ke peringkat bernegara ataupun berkerajaan. Yang tu yang kita nak. Hari ini kita nak supaya umat Islam, orang Islam, dia sebagai ketua negara kita. Yang tu kita nak. Maka dia kata, kalaulah sekadar hanya beramal ibadah, maka itu hanyalah sekadar cita-cita yang paling rendah. Kan? Kita pergi mana negara lain, pergilah. Tuan-tuan yang selalu pergi melancung,
di negara Eropah, di negara Balkan yang bukan agama, yang bukannya negara orang ketua kepimpinan Islam, ibadah macam biasa boleh buat. Kan? Saya pernah pergi sebuah negara Arab. Tuan-tuan pernah, jaranglah orang pergi negara ni. Tunisia. Tunisia. Ya. Tunisia ni dia berjiran dengan Libya. Dan juga dia berjiran dengan Algeria. Dia negara kecil ya. Zaman ketika Zainal Abidin bin Ali, tak silap saya lah, tak ingat lah, lama dah. Ada ke tak ada, wallah lah, ni dah kerajaan lain dah, orang lain dah. Kan? Saya pergi sebulan. Kan? Sebab saya pun belajar di negara jiran. Pergi. Rupa-rupanya, kan? Dia ada satu masjid di ibu kota Tunis. Tunis. Dia namanya Tunisia. Ibu negaranya nama Tunis. Tapi Arab disebut Tunis. Kan? Kita Melayu Tunisia ataupun dalam bahasa Inggeris pun. Ibu kota dia Tunis, nama yang sama. Ada satu masjid namanya Jami' Zaitun. Kan? Dan dia ada University Zaitun di tengah-tengah kota Tunis. Dan dia di antara universiti yang tertua juga di dunia. Sama tarafnya dengan Universiti Al-Azhar. Jadi masjid Tunis ni, masjid Zaitun ni, dia akan buka 15 minit sebelum azan. Dia buka. Dan dia akan tutup 15 minit selepas azan. Selepas semayang. Jadi selepas tu nak semayang tang mana? Tak boleh. Kena semayang di mana-mana. Tu negara Tunis. Jadi, ada orang yang dia nak semayang juga. Maka dia semayanglah di taman. Rupanya tak boleh. Nanti polis datang tanya, dia akan tanya, buat apa ni? Dia tahu solat. Dia tak boleh, dia dilarang. Itu negara orang Islam. Terbalik pula, kalau pergi, tuan-tuan pergi mana-mana yang kan di negara-negara Eropah, tidaklah seteruknya yang berlaku di Tunis pada ketika tu. Zaman ni dah lama dah, ni dah berubah dah. Ni dah berubah pemerintahan, dah terkawal. Dah tak ada benda-benda macam ni dah. Ketika tu. Jadi kalau nak semayang, hanyalah sekadar kita ni bercita-cita nak menunaikan amal ibadah harian kita, itu maknanya kita ni hanyalah mempunyai cita-cita yang lemah, cita-cita yang rendah. Dia minta apa? Supaya kita ni kenal Allah, tunduk kepada Allah, dan kita menjaga agama Allah Ta'ala ni, urusan agama Allah Ta'ala ni sampailah ke peringkat negara. Kita bolehlah sebab negara kita ni majoriti kita orang Islam. Kan? Tuan-tuan pergi Mesir, 99% Islam. Saudi, Algeria, mana-mana negara Arab yang kita tahu, semuanya majoriti adalah orang Islam. Tapi belum lagi ada di kalangan negara-negara ini yang sampai ke peringkat pemerintahannya melaksanakan Islam. Itu yang kita nak. Sedangkan cita-cita terendah yang seperti mana yang saya baca. Yang pertama menginginkan Allah dan kehendaknya. Sedangkan yang kedua menginginkan satu daripada Allah. Kita yang pertama dia kata mestilah kita ada keinginan, iaitu cita-cita yang berkaitan dengan cinta kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata inginkan sesuatu daripada Allah.
Kita sembahyang ni kenapa? Kerana kita tunduk kepada perintah Allah. Dan kita bukan sembahyang kerana nak tahu Allah Ta'ala ni nak jaga kita. Tapi yang paling utama adalah kerana kita tunduk kepada Allah. Kan? Kalau isteri kita cakap sesuatu, kita buat sesuatu, isteri dia hanya taat tunduk kepada suami. Bukan dia nak apa balasan daripada suami. Sudah pastilah kita ni kalau buat baik kepada orang, orang akan balas kepada kita. Tetapi hakikatnya ketundukan kita, ketaatan kita, isteri ataupun kita kepada Allah kerana perintah Allah. Kita sembahyang ni kerana perintah Allah. Itu yang pertama. Ulama jahat duduk di pintu syurga. Seraya menyeru orang lain agar menuju syurga dengan perkataannya. Dalam satu kenyataan yang lain pula, dalam kitab ini dia kata, Ibnu Jauzi menyatakan ada satu sikap kepada para ulama. Tajuk yang kedua, iaitu dia kata al-ulama ussu. Rupa-rupanya ulama pun ada jenis jahat. Tak baik kata gitu. Ulama pun ada yang jahat. Dalam kitab ni dia kata ulama usuk, ulama yang jahat, jalasu ala babil jannah. Ibnu Jauzi kata kepada kita, ulama jahat dia duduk di pintu syurga seraya menyeru orang lain agar menuju syurga. Ulama. Kita tahu ni, kita ni memanglah nak dapat pandangan panduan daripada ulama. Yang kita dah faham, ulama ni orang cerdik pandai dalam agama. Kan? Daripada perkataannya Pak, alim. Orang yang berilmu. Kan? Kata banyaknya, iaitu pluralnya ulama. Kan? Rupa-rupanya ada satu jenis ulama, kan? Tak ada lagi lah ulama ni, na'udzubillah, dia ni mengajak kepada orang masuk syurga, tapi dia sendiri tak nak masuk syurga. Ada tak? Ini kata kitab ni. Dia kata apa tuan-tuan? Dia menyeru orang lain agar menuju syurga dengan perkataannya. Apa dia? Dengan dakwahnya. Dengan kuliahnya dia ajak kita. Tapi dalam masa yang sama, dia menyeru mereka dengan perbuatannya untuk masuk ke neraka. Na'udzubillah. Ni tuan-tuan. Ni kita kena berjaga-jaga hari ni. Mula-mula saya pun tak apa faham. Ya? Tapi bila tengok naskah dalam Arab ni, dia kata ulama ni dia ajak kita masuk syurga dalam masa yang sama dengan perbuatannya dia ajak kita masuk neraka. Apa dia? Apa dia tuan-tuan? Setiap kali katanya menyeru manusia mari ke sini bersama-sama ke syurga. Dia kata kita hendaklah solat, kita hendaklah berpuasa, kita hendaklah keluar zakat, kita hendaklah mengerjakan haji bagi yang ada kemampuan. Tapi dia kata setiap kali katanya menyuruh manusia mari ke sini bersama-sama ke syurga,
perbuatannya menjawab, janganlah kalian dengan dengar perkataanku seandainya apa yang diseru oleh para ulama sesat itu benar. Ada. Jadi saya tengok dalam satu kisah yang tercatat dalam kisah yang saya nak baca dekat tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar tak kisah Bal'am? Satu ketika itu di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran tercatat dalam suratul A'raf ayat yang ke-175 dan ayat yang ke-176, Allah Ta'ala menyatakan kepada kita satu kisah zaman Bani Israel dahulu, zaman Nabi Allah Musa. Apa dia tuan-tuan? Saya nak baca tuan-tuan dalam ayatnya yang sama-sama kita tengok. Kan? Dalam suratul A'raf, Allah Ta'ala menyatakan watlu alaihim naba'allazi atainahu. Dan bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad kabar. Iaitu apa dia? Ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Iaitu seorang yang kami beri kepada mereka pengetahuan, ilmu, ayat-ayat kitab kami, kemudian ia menjadikan dirinya terkeluar daripada mematuhinya, lalu ia diikuti oleh syaitan dengan godaannya, maka menjadilah ia dari orang-orang yang sesat. Ayat 78, 76, dan kami kalau kami kehendaki nescaya kami tinggikan pangkatnya dengan sebab amalannya ayat-ayat itu, tetapi ia bermati-matian cenderung kepada dunia dan menurut hawa nafsunya. Ini menurut hawa nafsunya. Maka dia kata, tetapi dia bermati-matian cenderung kepada dunia dan menurut hawa nafsunya, maka bandingannya adalah seperti anjing. Jika engkau menghalaunya, ia menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Dan jika engkau membiarkannya, ia juga menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Demikianlah bandingan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah itu supaya mereka berfikir. Tuan-tuan boleh rujuk dalam suratul A'raf ayat yang ke-175 dan 176. Dalam kisah ini yang kita dapat, yang ada tercatat dalam kitab Al-Quran menyatakan bahawa Ibnu Mas'ud menceritakan kepada kita Bal'am ni bin Ba'urah ni, siapa dia? Seorang lelaki daripada Bani Israel. Namanya berbagai-bagai nama yang disebut dalam riwayat. Dia adalah ulama zaman Bani Israel. Yang mana dia ni Allah Ta'ala bagi ilmu yang banyak. Tapi oleh kerana dia terhasut dengan hasutan syaitan, dan akhirnya Allah Ta'ala mencabut segala apa yang Allah Ta'ala beri kepada dunia, malah Allah Ta'ala cabut juga apa yang Allah Ta'ala akan beri dia kepada akhirat nanti. Apa dia tuan-tuan? Maka pastilah orang yang paling dahulu melakukannya, bentuk dan rupa mereka adalah petunjuk jalan, namun sebenarnya mereka adalah degil. Ini yang menjadi kebimbangan kita ni. Kita ni orang biasa-biasa nak mengikut para alim ulama. Maka pesanan saya kepada tuan-tuan, carilah para alim ulama yang beramal ilmunya daripada kitab dan juga as-sunnah.
Kalau ulama itu dia tidak berpegang kepada kitab dan as-sunnah, hanya cakap yaqulu ma la taf'alun. Dia cakap tapi dia tak serupa buat. Kan? Paling mudah ni ya tuan-tuan. Paling mudah. Mudah sangat. Bab rokok ya. Sudah. Kalau bab rokok ni semua orang tewas. Ulama pun tewas. Masuk tewas tu apa dia tuan-tuan? Tak boleh nak tinggal. Paling-paling lekeh, rokok daun. Habislah, hilang ketagih. Tapi yang paling-paling dahsyat, rokok yang kita dah tahu ni, rokok Israel. Ini yang kita takut tuan-tuan. Baik. Jika benar hanya Allah yang anda tuju, maka semua kurnia akan datang dan mendekat kepadamu. Tuan-tuan, apa yang saya baca bersama tuan-tuan ni hanyalah pesanan ulama yang saya sampaikan untuk ambil perhatian kita bersama. Jika benar hanya Allah, kan? Hari ini tuan-tuan, kenapa orang hari ini di mana-mana saja nak kembali kepada Allah, kerana dah ada Allah Ta'ala dah bagi terbukanya hati umat Islam hari ini untuk kembali kepada Allah. Kan? Segala macam anugerah yang akan menghampirimu kerana habuan dunia menyebabkan kita lupa Allah. Na'udzubillah. Cukuplah macam ni boleh mai semayang. Kan? Kan? Kalau Allah Ta'ala bagi lebih, lebihlah cara kita kan. Tapi kalau Allah Ta'ala bagi cukup-cukup, macam inilah kita. Cukup-cukup. La in syakartum la azidannakum. Syukur Allah tambah. Wa la in kafartum, kiranya kita melawan. Inna azabi la syadid. Hanya Allah Ta'ala yang menghukum kita. Jadi Allah Ta'ala bagi kat kita ni cukup. Kita takut Allah Ta'ala bagi lebih kepada kita, kita lupa akan dunia yang kita duduk selama ni. Kan? Maka akan anugerah terputus daripada anda, kerana anugerah di tangan Allah dan bersifat mengikutnya. Artinya jika kamu berjaya memperolehi anugerah, maka kamu memperolehinya melalui cara pengikutan. Yang kita takut, Allah Ta'ala uji kita dengan beberapa anugerah, pangkat, harta, rezeki yang melimpah ruah, menyebabkan itu dah akan menjadi keutamaan kita. Jadi kita pun cari sahabat-sahabat kita yang selama ni hilang, tak ada jumpa, kan? Maka anda tidak memperolehi Allah dengan cara pengikutan. Kita ni kalau nak Allah ni kan, maka kita kenalah berdepanan ataupun mendampingi Allah Ta'ala. Jika anda telah mengenal Allah dan tenteram kerananya, kemudian anda tergoda untuk mencari kemuliaan, maka Allah dan kemuliaannya akan pergi meninggalkan kamu. Jika kita fokus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan muliakan kita. Tapi kalaulah kita ini tergoda dengan habuan yang Allah Ta'ala hidangkan kepada kita, takut hilang kemuliaan itu akan meninggalkan kita. Kan? Hari ini kita duduk di rumah Allah Ta'ala ni dengan penuh rasa ikhlas kita amal ibadah kerana tuntutan Allah. Tapi janganlah kita menjadikan ia sebagai nak balasan daripada Allah. Ada dua benda tu yang kita kena faham.
Memanglah kita buat ni kerana nak balasan daripada orang. Tapi hakikatnya hanyalah untuk mentaati, menjadi tuntutan kepada Allah Ta'ala, tetapi kita bukan kerana mengharapkan redha Allah Ta'ala. Sebab redha Allah Ta'ala ini dia hanya bagi kepada sesiapa yang dia hendaki. Tak mungkin, tak tentu. Saya pun mungkin tak dapat. Mungkin tuan-tuan dapat lebih daripada saya. Itu semua tuntutan yang akan menjadi tuntutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, di akhirnya saya nak baca satu daripada ungkapan yang kita nak baca, ialah ketika Nabi keluar daripada kepungan musuh, maka beliau memasuki benteng kemenangan. Lalu tangan-tangan pasukannya bermain-main dengan kemenangan di penjuru bumi. Kemudian nama besar Nabi terbang di angkasa. Setelah itu manusia terhadap Nabi terbahagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, orang yang beriman kepada Nabi. Yang kedua, orang yang berdamai dengan Nabi. Dan yang ketiga, orang yang takut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah yang ini akan saya baca pada bulan hadapan, yang bertajuk pertolongan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesimpulan ini, tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala, bahawa apabila kita bekerja kerana Allah, apabila kita beribadah kerana Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang kita dah ungkap tiap-tiap kali tu masuk dalam senobari kita, yang kita nyatakan bahawa segala amal ibadah kita, segala sembahyang kita, segala apa yang kita buat lillahi rabbil alamin, tak lain kerana Allah Ta'ala. Kenapa? Seperti mana yang disebutkan tadi, ialah sebagai, ia adalah tuntutan kita kepada Allah Ta'ala, kerana kita tunduk kepada Allah dalam urusan agama kita yang kita pegang hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang saya sebutkan kepada tuan-tuan tadi, yang pertama, kita mesti cari ilmu. Ilmu yang kita nak cari ialah ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah. Yang kedua, berjaga-jaga kita daripada alim ulama yang mereka itu terdiri daripada kategori ulama yang jahat, yang mengajak kita kebaikan, dalam masa yang sama dia mengajak kita kepada kejahatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi diri kita daripada syak wasangka, daripada fitnah akhir zaman. Yang fitnah akhir zaman hari ini memerlukan kepada satu keyakinan kita dalam kita menangani akidah dan juga perselisihan para alim ulama, yang menyebabkan kita hari ini tercari-cari ke mana kita nak dibawa pada satu hari nanti. Na'udzubillah min zalik, kita minta lindung daripada segala kejahatan, daripada syaitan yang direjam, dan daripada mereka yang menghasut kita untuk menjadikan umat Islam ini berpecah belah. InsyaAllah tuan-tuan, akhir kalam saya, mohon maaf atas segala kekurangan daripada saya, yang baik daripada Allah, yang lemah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.